Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua follower-follower Tuan Nizam Malik. Saya Hani Hakim dari tim Saham Masri live secara langsung di FB Tuan Nizam Malik. Assalamualaikum dan apa khabar kepada semua follower-follower Tuan Nizam Malik. Saya mengharapkan anda semuanya sihat walafiat walaupun anda berada di mana sahaja. Okey, hari ini, hari Rabu seperti biasa, saya akan bersiaran secara langsung live. Okey, dengan topik ataupun dengan slot saya, Pit Stop Saham. Alright, okey. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nakkan komen daripada anda untuk sama ada dapat dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak. Boleh komen jelas. Okay, terima kasih kepada Luqman Hakim is watching. Alright, Muhammad Sufyan Irwan is watching. Saya perlukan engagement daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak. So, sila komen jelas. Rose Zara is watching. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada follower-follower Tuan Nizam Malik untuk bersama dengan saya sesi live pada petang ini. Alright, okay. Jelas Rosara. Terima kasih Rosara. Jelas. Okey. Okey, hari ini hari Rabu 22 November 2023. Okey. Alright. Siapa lagi saya nak ucapkan selamat datang kepada follower-follower Tuan Nizam Malik. Shida Bakar is watching. Murshid In is watching. Okey, sebelum saya mengulaskan tajuk pada petang ini dengan lebih lanjut, kita tunggu dulu beberapa follower-follower kita untuk join kita punya sesi live pada petang ini. Alright, okey. Seperti yang anda sedia tahu, hari Rabu adalah satu hari yang khas untuk saya, Tuan Hakim ataupun Hani Hakim. Sesi slot saya iaitu Pit Stop Saham. Okey. Tujuan ataupun program ini didesainkan adalah untuk bertujuan kepada follower-follower anda untuk berhentikan kesilapan-kesilapan yang pernah anda lakukan sebelum anda memencut lebih laju dalam saham. Okey, apakah analoginya, persamaannya dengan F1 ni kan? Dengan kata-kata saya tadi tu, okey begini. Apabila kita memandu ataupun pelumbu-pelumbu F1 ni, bila dia dah memandu dia orang punya kereta lumba tu dengan lajunya, ada satu ketika mereka akan masuk dekat dalam tempat bengkel dia, sebab singgah kan. Untuk apa? Untuk check and balance, untuk pastikan keadaan tayar okey. Okey, perlu tambah minyak dan juga beberapa check and balance yang perlu dilakukan sebelum kereta itu memecut kembali ke arah ke road perlumbaan kan. Jadi dekat sini program ini didesainkan khas kepada newbie-newbie di luar sana maupun pelajar-pelajar PSM ataupun bekas pelajar PSM ataupun yang baru nak tahu tentang saham ni. Kita berhenti seketika, berhenti sejenak untuk kita kena pasti kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan kita membuat penambahbaikan dan juga pembetulan supaya kita dapat satu momentum untuk bergerak lebih laju pada masa hadapan. Kan? Jadi saya percaya banyak follower-follower kita, banyak student-student kita maupun newbie-newbie mencari apakah langkah persiapan yang perlu kita buat maupun kepada trader yang dah pun membuat trading kan, apakah pit stop ataupun kita berhenti seketika untuk kita membuat penambahbaikan kepada diri kita supaya trading yang kita akan buat pada masa hadapan lebih baik. Jadi itulah kerana tim Saham Masri design program Pit Stop Saham ini yang dikelola oleh saya untuk kita mencari seketika apa yang patut kita buat sebelum kita melonjak momentum kita dengan lebih laju pada masa hadapan. Alright. Okay. Kita tengok dulu siapa yang sedang watching, yang baru masuk. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan kerana anda memberi komitmen kepada diri anda untuk bersama dengan saya sesi live pada petang ini. Alright, kita ada lebih kurang 18 orang yang sedang watching. Terima kasih saya ucapkan kepada Saiful Hizam bin Osman, Kamikaze is watching, Mr. Sarip Dul, okay, Nazri Nio, Zur Raihan Zulkifli,
Alright, Azrina Osman dan lain-lain lagi, terima kasih saya ucapkan. Mungkin ada dalam kalangan anda yang sedang bekerja sekarang ni, okey, curi-curi masa sekejap untuk mendengar kita punya topik pada petang. Pada petang ini, asyik tersasul je waktu pagi kan. Pada petang ini, tajuk yang saya akan ulaskan adalah masih takut nak tekan butang buy dan sell. Bukan setakat newbie. Kadang-kadang kita ada peserta yang dah pergi join kelas, banyak kali kelas pergi join, masih lagi tak berani nak tekan butang buy, tak berani nak tekan butang sell. Okey, kenapa semua ini terjadi? Jadi saya ada buat sedikit feedback dan juga kajian. Okey, saya mendapati ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka ni takut untuk tekan butang buy ataupun tekan butang sell kerana first time buka akaun CDS. Kan? Tak tahu bila buka akaun CDS ni kan dah ada aplikasi tu, tak tahu sebab tak ada pengalaman. Jadi dia takut nak tekan butang buy dan juga butang sell. Seperti apa yang saya pernah lalui pada kali pertama saya berkecimpung dalam bidang ni. Bila buka akaun CDS tu, bila buka dekat handphone kan, kita betul ke butang ni, betul ke jumlah unit yang kita masuk ni, betul ke nak sell banyak ini kan. Jadi perasaan takut tu disebabkan oleh first time kita buka akaun CDS. Kemudian takut tersalah tekan. Kalau tengok kepada sesi bi-weekly minggu lepas, ada klien ni dia tekan butang sell banyak kali. Dia dah tekan sekali, dia dah jual, tapi bila dia lupa kan, dia tekan lagi sekali. Bila tekan sekali lagi tak match. Kata kenapa tak match ni? Dia jadi fobia sebab dia takut tersalah tekan. Jadi bila dah tersalah tekan kali pertama tu, kali kedua, kali ketiga dia takut. Okey. Jadi yang seterusnya saya dapat feedback takut rugi. Jadi orang kata masih takut. Tajuk kita masih takut tekan butang buy and sell. Yang ada 3 feedback yang saya dapat adalah first time buka CDS account, takut tersalah tekan, dan ketiga takut rugi. Okey, sebelum kita pergi tajuk dengan lebih mendalam, saya mengulas topik pada petang ini. Saya mahu anda sharekan apa yang saya kongsikan pada petang ini. Mana tahu apa yang saya share pada petang ini dapat memberi manfaat kepada orang lain, okay, dan mereka juga berminat untuk menceburi bidang saham ini. Alright. So, saya nak ucap Assalamualaikum. Siapa ni? Kejap. Saya nak ucapkan kepada yang baru saja masuk sesi live bersama dengan saya di FB page Tuan Nizam Malik. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih saya ucapkan kerana anda memberi komitmen kepada diri anda untuk bersama dengan saya sesi live pada petang ini dengan tajuk masih takut nak tekan butang buy dan juga tekan butang sell. Sebelum tu saya nak tengok siapa je yang watching kita sekarang ni. Okay, Muhammad Nur is watching. Kurama QB. Okay, Abdul Hakim Adbanjuni. Zaleha Haji Abu Sama. Assalamualaikum warahmatullahi sahabat semua. Waalaikumsalam. Alright. Lagi Haruna Rasid, Muhammad Yusof dan Nurku Omra. Alright. Okay, thank you so much for watching saya punya live pada petang ini. Okay, sebelum itu, faham ke faham tajuk yang saya nak kongsikan pada petang ini? Share, klik, tulis faham. Okay. Okay, saya tulis tajuk dulu. Alright, tajuk kita pada petang ni takut nak tekan butang buy atau butang sell. Jadi, kejap.
Okay, mungkin tadi ada sedikit masalah connection. So, kita kembali live. Alright. Okay, poin pertama, kenapa takut nak tekan butang buy ataupun tekan butang sell. Okay, kerana buat kajian tidak buat kajian saham sebelum beli apa saham. Ini adalah poin pertama yang menyebabkan kita takut nak tekan butang buy ataupun tekan butang sell kerana kita tidak bersedia membuat kajian saham sebelum membeli apa-apa saham di Bursa Malaysia. Menyebabkan kita rasa takut. Kenapa kita tak buat kajian? Jadi, untuk menghilangkan, untuk kita tangani rasa takut ni, rasa takut untuk tekan butang buy dan juga sell, kita sudah pun membuat satu persediaan sebelum kita membeli sesuatu saham di luar sana. Jadi, apakah caranya untuk kita berani tekan butang buy and sell? Pertama, di bawah tajuk tidak buat kajian saham sebelum beli apa-apa saham, kita sebagai trader kena membuat persediaan dari segi kajian saham. Okey? Kajian saham. Kebanyakannya trader di kat luar sana tu yang newbie, mereka tak membuat kajian saham. Jadi untuk kita mengatasi masalah tidak buat kajian saham sebelum beli apa-apa saham, kita kena membuat kajian saham. Kajian saham ni terbahagi kepada dua, teknik fundamental, fundamental dan yang kedua technical. Kan? Di bawah tajuk fundamental kita mengkaji, pertamanya kita mengkaji QR, quarter report, kita mengkaji annual report. Dua ini sudah cukup untuk kita mendapat tahu prestasi syarikat tersebut. Jadi jika kita tidak membuat kajian fundamental, mana mungkin kita dapat tahu prestasi ataupun kekuatan syarikat tersebut untuk kita membuat pembelian. Jadi bila kita dapat memperoleh maklumat tersebut, maka kita berani untuk membuat pembelian. Kita berani menekan butang buy and sell dekat apps kita. Dari sudut teknikal pula, kita ada 3 indikator yang kita gunakan untuk membuat confirmation, iaitu kita ada moving average, kita ada Bollinger Band, dan yang ketiga kita ada MACD. Jadi apabila kita sudah membuat kajian dari sudut fundamental dan technical dan kita dapat kena pasti syarikat tersebut atau counter tersebut mempunyai quarter report yang baik, annual report yang baik, dan kita membuat confirmation dari segi technical, dengan 3 indikator iaitu moving average, Bollinger Band dan MACD, memberi confirmation untuk membeli, kita beli. Atau dia kata suruh kita jual dan kita jual. Jadi kepada newbie mahupun bekas-bekas pelajar PSM, Premier Saham Mastery, jika anda masih lagi takut membeli dan juga menjual sesuatu saham itu ataupun anda keliru, adalah amat penting untuk kita membuat kajian yang rapi, supaya kita sendiri yakin dengan apa yang kita buat, lalu kita akan berani untuk membeli dan juga menjual kuantum yang kita berminat tersebut. Alright?
Okey, saya ulang sekali lagi ya. Kepada individu yang takut membeli ataupun menjual saham, dia mungkin disebabkan oleh tidak buat kajian saham sebelum beli apa-apa saham. Okey, yang hendak dia beli. Jadi kat sini langkah pertamanya adalah kita membuat kajian saham. Untuk mengatasi masalah kita takut membeli dan juga menjual tu, kita membuat kajian saham dari segi dua sudut, iaitu fundamental dan juga technical. Okey, dari segi fundamental, saya ulang semula, kita mengkaji kekuatan QR dia dan juga AR, iaitu quarter report dan juga annual report. Dari segi technical pula, kita mengkaji moving average, Bollinger Band dan MACD. Okey, jika anda faham, okey, boleh komen faham sebelum kita pergi ke poin kedua. Okey, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini. Okey, Juliana Du Cruz. Terima kasih kerana watching kita punya live. Siapa lagi kat sini? Wee Piauze. Okey, Ismail Min, Ahmad Syariman. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk sesi live pada petang ini, di mana tajuk kita pada petang ini adalah masih takut lagi nak tekan butang buy ataupun sell. Okey, kalau faham untuk poin yang pertama tadi, okey, komen faham. Thank you kepada Enjok Langkuk faham. Terima kasih. Yang lain faham ke tak faham ni? Faham ke faham? Saya perlukan feedback daripada anda semua kerana kerana kalau kita tak clear dengan apa yang kita nak buat, kajian saham tak buat, itu yang menyebabkan anda takut untuk anda membuat keputusan membeli maupun menjual. Okey, jika anda tidak membuat kajian yang rapi, okey, dan anda tidak hantar kajian, terutama sekali PSM, okey, student-student PSM, bila anda tidak hantar kajian anda dalam grup untuk saya validkan, jadi anda akan penuh dengan tanda soal dekat dalam bilik, ataupun sorang-sorang kat sana. Itu pernah berlaku dalam diri saya. Okey, di permulaan saya melibatkan diri dalam saham Bursa Malaysia ni. Okey, apabila saya tak ada orang bila saya tidak membuat kajian kerana saya masih lagi baru, okey, saya tak berani untuk membuat keputusan. Jadi kajian adalah amat penting. Kajian saham adalah amat penting, terutama sekali dari sudut fundamental dan technical. Okey, bila anda faham dua perkara tersebut, sekurang-kurangnya untuk newbie, anda nampak direction untuk anda berani membeli maupun menjual sesuatu counter. Kepada yang baru saja watching kita punya sesi live, terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana sudi untuk bersama dengan saya sesi live pada petang ini dengan tajuk yang kita nak bincangkan, masih lagi takut nak tekan butang buy ataupun sell. Alright, kita pergi ke poin kedua. Poin kedua adalah kita bina pengalaman jual beli saham. Okey. Saya ambil satu kisah lah ya. Satu kisah apabila saya ambil satu kisah seorang pilot lah ya. Sebelum seorang pilot ni dia dibenarkan untuk membawa kapal terbang industri, iaitu kapal terbang yang membawa penumpang. Okey, yang saya faham dia kena praktis sebanyak 100 jam ke 100,000 jam ke. Macam itulah, dia ada satu tempoh masa yang diberikan untuk mereka mengendali kapal terbang yang sebenar sebelum mereka pergi ke industri. Jadi kenapa mereka diberi latihan sepanjang 100 jam tadi tersebut adalah untuk mereka terdedah dengan dunia sebenarnya, apa yang perlu dilakukan sebagai seorang pilot untuk menjadi pilot yang terbaik dan lulus diorang punya lesen untuk memandu kapal terbang industri. Jadi itulah analogi yang saya nak buat, yang saya nak bagi tahu kepada anda, okey, dengan poin nombor 2, bina pengalaman jual beli saham.
Jadi dekat sini kan anda kena belajar untuk trade. Okay? Dengan orang kata start small, growth big. Kita mulakan dengan jumlah yang kecil, okay? Kita supaya dapat meminimumkan anda punya capital kerugian jika berlaku kerugian. Di sini saya nak orang kata encourage kepada newbie-newbie di luar sana ataupun mana-mana follower kita yang nak mencuburkan di dalam bidang saham ni, kita buy and sell secara sebenar dengan jumlah yang sangat kecil, okay, supaya anda dapat melalui proses jual beli saham tersebut. Okay, saya percaya dari semasa ke semasa anda akan membina keyakinan untuk membeli dan juga menjual. Percayalah pada saya, walaupun dia adalah satu app saja, okay, kalau buka akaun CDSM Plus, kita nampak butang buy and butang sell. Percayalah pada hari pertama atau permulaan anda melibatkan diri dalam pembelian saham ni, anda akan gemetar dan takut untuk beli butang buy and sell kerana anda takut kerugian. Jadi kerana itu saya menasihatkan anda untuk start small and grow big. Mulakan dengan jumlah yang kecil dan kita sentiasa trade sebenar. Okay? Supaya kita dapat rasa, oh, kalau aku letak duit dekat sini kan, apa yang akan jadi ya? Betul ke kajian aku tadi? Topik kita buat kajian saham. Jadi apabila kita membuat pembelian sebenar dengan jumlah yang kecil, at least kita dapat rasa perasaan takut, teruja, nak ingin tahu. Lama-lama kita akan membina satu keyakinan dalam diri kita untuk membeli dan juga menjual saham yang kita rasa kita nak beli. Saham yang kita dah kaji. Jadi di sini pengalaman saya sendirilah, saya mengambil masa lebih kurang dalam 6 bulan ke 7 bulan jugalah untuk saya memahami macam mana nak letak lot, macam mana nak tekan butang buy, macam mana nak tekan butang sell secara sebenar dan menggunakan jumlah modal yang kecil, dan saya membina pengalaman. Lama-lama kan kita dah letak jumlah yang besar pun kita tak takut. Tetapi dengan syarat poin nombor 1, kita membuat kajian saham yang betul. Barulah kita berani, lama-lama kita berani untuk menekan butang buy, menekan butang sell, dan kita berani meletak jumlah yang besar untuk mendapat keuntungan yang lebih baik. Begitu. Jadi siapa yang faham, sila komen faham. Sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang baru sahaja bersama dengan saya sesi live pada petang ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Tengku Nur Hasliza is watching, MB Firoz Mola, Iron Acoustic, Ayah Dini, alright, Zah Asafan dan lain-lain lagi yang sedang menonton kita punya sesi live. Jadi tajuk kita pada petang ini adalah anda masih lagi takut nak tekan butang buy and sell. Poin pertama, kenapa anda takut? Sebab anda adalah kita membina pengalaman jual beli saham. Bila kita dah ada keyakinan, barulah kita berani nak beli butang buy. Barulah kita berani tekan butang buy. Barulah kita berani tekan butang sell. Ada orang dia dah betul membeli ni, tapi bila nak menjual, betul ke nak jual? Betul ke ni? Perlu pula dapat confirmation daripada orang lain. Perlu ke aku jual? Takut nak tekan butang ni. Kerana itulah kita trade dalam jumlah yang kecil supaya kita dapat membina keyakinan, membina pengalaman, dan kita akan berani untuk menekan butang buy maupun butang sell apabila kita nak membuat keputusan. Okey, jika anda faham, sila komen faham. Boleh komen like, komen share. Okey, jika perbincangan kita pada petang ini memberi manfaat kepada orang lain, okey, dapat memberi nilai tambah kepada orang lain, boleh anda kongsikan. Tekan butang share. Okey, jika anda faham, okey, komen faham. Saya perlukan engagement daripada anda supaya saya sedang bercakap dan anda dapat dengar suara saya dengan clear. Faham? Siapa yang tulis faham ni? Alright, see ke bawah. Zaleha Haji Abu Sama faham, Syaiful Hizam bin Osman faham, Muhammad Noh mantap. Terima kasih. So, saya nak recap balik untuk 2 poin pertama ya. Apabila kita takut nak tekan butang buy, apabila kita takut nak butang sell, disebabkan pertamanya kita tak buat kajian saham. Tak buat kajian saham dengan betul. Tak melihat fundamental, tak melihat technical,
tak ada confirmation dua benda ni, macam mana kita nak buat keputusan membeli ataupun menjual? Ada masa saya kena marah, ada masa saya kena tegas, ada masa saya perlu manja-manja, kita manja-manja kan, gitu. Alright, so poin kedua, okay, kita nak mengatasi rasa takut tadi tu, kita membina pengalaman jual beli saham. Okay, suka saya ingatkan dekat sini, okay, jangan teruja meletakkan jumlah modal yang besar, terutama sekali kepada newbie di luar sana. Kerana, okay, untuk membina pengalaman ni, okay, supaya anda mungkin rasa takut, rasa kecewa, kehilangan duit yang besar, jumlah yang besar pada permulaannya. Jadi untuk membina pengalaman, okay, dan keberanian ni, mulakan dengan jumlah yang sedikit dan kecil. Jika berlaku loss, anda tak terasa sangat kecewa tersebut. Jadi, anda akan membuat kajian saham dan anda berani untuk membeli butang, menekan butang buy ataupun menekan butang sell. Kerana modal yang anda hangus tadi tu mungkin sedikit sahaja. Jika modal yang kecil tadi tu anda berjaya untuk membuat profit, saya yakin itulah yang berlaku pada diri saya dulu, okey, di mana letak dalam 3,000 dapat 8,000, lama-lama saya berani meletakkan jumlah lebih besar dan kadang-kadang mengalami kerugian juga, terutama sekali masa pandemik 2019 tersebut. Jadi dia akan membina anda punya keyakinan. Okay, akan memberi satu pengalaman bagaimana beraninya aku, okay, untuk menekan butang buy, menekan butang sell dan memperoleh profit, lalu cerita gembira ni dikongsikan kepada orang lain untuk mereka mungkin rasa nak turut serta dalam bidang ini. Alright, so poin terakhir sebelum itu saya nak ucapkan, saya ucapkan jangan. Kita nak baca komen kat sini. Sir, trade saham hold berapa lama ya? Alright, kejap. Dunia saham ni amat baru bagi kami dan boleh lihat graf chart bila membuka. Okey, saya jawab dulu. Sir, trade saham hold berapa lama ya? Tidak ada berapa lama. Kita nampak potensi, okey, kita beli dan kita jual apabila nampak sell signal dengan jelas. Kerana itu, puan siapa ni tanya ni? Kimi Bro. Kerana itu, okey, kajian saham ni fundamental dengan technical sangat penting. Okey, bila kita dah ada buat kajian, kita tak perlu pun tanya dengan orang lain bila kita nak membeli, berapa lama kita nak hold dan bila kita nak jual. Apabila kita dapat melihat buy signal yang jelas dan sell signal yang jelas, kita akan membeli pada apabila kita melihat buy signal dan menjual apabila kita nampak sell signal dengan jelas. Jadi kita membeli apabila kita melihat prestasi counter itu yang dapat memberi profit. Jadi pentingnya membuat kajian. Jelas ke kepada siapa ni tadi? Kimi Bro. Jelas ke? Kalau saya sendiri, saya tak ada meletakkan berapa lama saya hold sesuatu counter. Saya akan melihat prestasi counter tersebut. Apabila ada buy signal yang jelas, saya beli. Apabila melihat sell signal yang jelas, saya jual. Kerana itu pentingnya technical tadi, ada 3 indikator memberi confirmation kepada kita. Moving Average, Bollinger Band dan MACD. Okey. Saya harap dapat menjawab Kimi Bro. Zaleha Haji Abu Samah, dunia sahamnya amat baru bagi kami dan boleh lihat graf chart bila membuka. Okey, Puan Zaleha, sebelum saya buat live ni, saya ada go through dengan satu YouTube tu, nama dia sekejap siapa ya? Peng Jun. Bila saya melihat dia punya perkongsian, terdapat 2 perkara yang perlu kita tahu, iaitu kita kena ada sistem, kita kena ada coach. Yang saya terangkan sekarang ni adalah sistem. Okey, memang Puan Zaleha akan blur sebab Puan Zaleha masih lagi baru dalam dunia saham ni. Jadi Puan Zaleha kena cari coach, kena pergi ke kelas untuk clearkan apa yang Puan Zaleha tak faham. Sistem dah ada. Itu tengah yang ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita tengah study sekarang ni. Alright. Kita baca lagi siapa dekat sini
Puan Zaliha, saya harap dapat menjawab kepada soalan Puan Zaliha tadi tu. Faham. Alright. Kimi faham. Thank you, sir. Selepas beli berapa kerap perlu kita monitor pergerakannya? Tuan Aminuddin, itu yang saya katakan tadi. Pentingnya kita membuat kajian saham. Apabila Tuan dah membuat kajian dari segi teknikal dengan fundamental, Tuan sendiri akan nampak waktu bila nak membeli dan waktu bila nak menjual. Apabila nampak clear buy signal dan juga sell signal. Tak perlu tanya orang lain apabila Tuan dah pun clear membuat kajian. Itu jawapan dia. Alright. Okey, poin ketiga saya. Poin ketiga saya adalah kawal emosi. Okey, di bawah tajuk kawal emosi ni, okey, yang perlu kita lakukan adalah kita positif. Dalam melakukan pelaburan saham. Alright. Positif ni apabila kita membuat kajian saham, okay, kita akan menghadapi situasi-situasi keadaan market yang sedang merah, betul kan? Okay, jadi apabila kita menghadapi situasi seperti market merah, kalau zaman saya dulu trade war ni berlaku di antara Amerika dan juga China. Jadi bila kita menghadapi situasi macam ni, saya sentiasa positif sebab benda tu hanya sementara saja berlaku. Keadaan peperangan di antara Amerika dan juga China. Apa yang saya buat adalah saya akan pastikan kajian saham saya betul, okey, dan saya tahu dekat mana waktu bila terbaik untuk saya menjual saham. Okey, apabila nampak sell signal yang jelas, saya stick dengan saya punya trading plan. Okey, walaupun masa tu keadaan memang tak okey, untuk saya rasa positif, saya kena disiplin dengan saya punya trading plan. Jadi saya akan buat keputusan kalau pada ketika itu jual, saya jual. Kalau katakan tidak ada sell signal ataupun apa-apa sahaja perkara dalam trading plan tu, kita ada cut loss kan. Kalau tak kena cut tu, kita sentiasa berani menekan butang buy ataupun sell, ataupun kita membuat keputusan untuk membeli ataupun menjual, adalah kita sentiasa positif dengan diri kita, percaya pada diri kita dengan kajian-kajian saham yang kita buat. Itu last point, kawal emosi, positif dalam melakukan pelaburan saham. Kemudian ini juga berlaku dalam saya punya kehidupan dalam trading, iaitu cari kawan-kawan yang yang buat saham, yang buat kajian saham. Okey, di permulaan awal saya melibatkan diri dalam pelaburan saham ni di tahun 2014. Lewat tahun 2014, penghujung macam itulah, lewat 2014, awal 2015 kan. Okey, saya akan mencari kawan-kawan yang membuat kajian saham. Bukannya kawan-kawan yang condemn saham tapi buat MLM, jual scammer. Yang bukan jual scammer, yang join scammer. Jadi penting dekat sini kita mencari circle kita. Mencari circle kita, kawan-kawan kita yang mempunyai minat yang sama dan membuat kajian saham. Supaya
bila kita dalam, saya nampak dekat sini masa saya belajar di universiti dulu lah ya. Saya ingat lagi masa tu saya mendengar forum daripada Irfan Khairi. Masa tu keadaan ekonomi tahun 2008, 2009, masa tu keadaan ekonomi pun agak teruk juga pada masa itu. Dia ada mention dekat sini di mana di saat berlakunya musibah, masalah, di situ ada peluang. Jadi dalam keadaan ekonomi tak okey, anda masih lagi tak okey, kan, tahu pula market tak okey, duduk dalam kalangan orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang mungkin dah 10 tahun melibatkan diri dalam bidang saham ini, dapatkan nasihat dan juga pandangan dan juga perbincangan supaya anda tahu dan anda berani dan anda punya emosi stabil saja untuk membuat pembelian maupun penjualan. Jadi adalah amat penting untuk anda mencari circle. Dan circle yang lebih baik lagi adalah jomlah join tim saham, tim saham Masri. Kan, di sini kami mempunyai circle yang baik. Saya sebagai trainer akan membantu anda untuk membuat validation terhadap kajian-kajian saham. Dan insya-Allah selepas ini kita akan merancang, akan lebih banyak lagi buat program-program untuk membantu anda di luar sana dalam membuat kajian saham. Alright, saya nak baca dulu, tadi nampak ada soalan. Macam mana nak beza counter game dan counter yang kita boleh kaji? Sebab kadang-kadang counter game buat ramai newbie terkesan dan terus masuk untuk buy. Di sini pengalaman saya adalah amat penting untuk kita membuat kajian saham. Untuk mengelakkan kita kena counter game dekat sini, itu sebab kita mengkaji fundamental dan technical. Dan saya sharekan sikit dekat sini, kajian saham kita range harga di antara 0.40 sen ke 80 sen. Siapa yang beli saham yang 0.05 sen, itu saham-saham yang memang mudah untuk dimanipulasi. Senang je nak bezakan. Saham-saham yang bawah yang sen ni 0.05 sen, 0.15 sen. Kalau anda tak faham, game dia memang anda akan rugilah dekat sini. Kecuali kalau mereka yang berpengalaman. Jadi adalah penting untuk kita membuat kajian saham. Saya akan cakap berulang kali, pada mana-mana newbie mahupun yang dah ada pengalaman dalam trading ni, adalah amat penting untuk membuat kajian saham dan kajian saham, iaitu tengok fundamental dan tengok technical. Apabila anda membuat fundamental dan technical, especially fundamental, nampak quarterly reportnya makin ada increment dari segi keuntungan dan juga dia punya annual report juga mempunyai keuntungan, apa yang anda nak risau lagi? Tambah pula anda membuat confirmation dengan technical. Bila ada ilmu dan anda ada pengalaman ni kan, bila ada speculation yang berlaku dekat dalam market ataupun kawan-kawan anda kata belilah saham ni murah, boleh buat untung, anda tahu untuk membuat consideration untuk membeli ataupun menjual kan. Jadi penting kat sini Rosman Ismail, Tuan Rosman Ismail, apa pun kita tidak mendengar orang lain, orang bagi buy call, saham ni murah, boleh buat untung. Yang penting sekarang ni Tuan membuat kajian Tuan sendiri dari segi sudut fundamental dan teknikal kajian saham, dan Tuan dapat membuat keputusan bahawa saham itu bagus ataupun tidak untuk membeli. Alright? Saya harap dapat menjawab soalan Encik Rosman Ismail ni. Kalau target untuk sell dah capai tetapi harga terus menaik, di mana harga yang patut saya sell? Encik Amiruddin Ali, bila encik membuat trading plan, encik akan dah tahu dekat mana encik nak letak harga jual. Itu trading plan. Bila encik menjual dengan meletakkan persen yang encik mahukan, itulah keputusan yang encik telah buat. Bila harga pergi lagi, itu dah rezeki orang lain lah, sebab encik dah merancang. Itu kalau untung. Kalau rugi, kalau dah katakan cut loss, jual sahaja dengan trading plan yang encik rancangkan. Jadi dekat sini tidak ada pengaruh daripada orang luar ataupun rakan-rakan sekeliling sama ada mereka memberi keputusan kepada encik untuk membeli ataupun menjual. Encik sendiri yang membuat kajian saham untuk membeli di certain harga dan menjual pada certain harga. Alright?
Alright. Okey, saya harap Encik Amiruddin Ali tadi tu faham dengan apa yang saya nak sampaikan. Okey, hanya 3 poin saja pada petang ini yang saya akan terangkan mengenai uh, anda masih takut untuk menekan butang buy atau sell. Alright, saya dah bincangkan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan, mungkin bekas pelajar Premier Saham Mastery ataupun yang bakal nak jadi student, okey. Jelas dengan apa yang saya sharekan pada petang ini. Okay, saya cuba baca lagi satu komen dekat sini. Boleh tak nak mula buy guna 500 dulu tuan? Okey, Encik Mahyudin Maha. Jika Encik buka M Plus punya platform, okey, kalau Encik nak pindahkan duit daripada akaun Encik ke akaun CDS, paling minimum RM1,000 secara online. Secara offline, saya rasa Encik boleh menghubungi Encik punya remiser bagaimana nak pindahkan duit tu kurang daripada RM1,000. Okey, kalau contohnya ya, Encik, kalau Encik Mahayudin, kalau dah transfer RM1,000 minimum dekat dalam CDS account bawah M+, okey, boleh hanya RM500 sahaja. Cuma saya nak jelaskan kat sini, minimum secara online RM1,000, tetapi jika nak trade dengan RM500 boleh. Alright. Okey, saya harap okey, kepada follower-follower Tuan Nizam Malik, alright, jika perkongsian saya tadi tu dapat memberi manfaat kepada anda semua, boleh share perkongsian saya pada petang ini kepada kawan-kawan anda, kepada orang-orang lain di luar sana. Share, butang share, klik butang share, mana tahu, okey, kita dapat memberi bantuan kepada mereka, dapat membantu mereka untuk membuat menjana pendapatan lebihan melalui pelibatan mereka dalam pembelian saham. Okey? Okey, selain daripada itu, saya nak buat promosi dekat sini sikit, tambahan maklumat kepada semua follower-follower Tuan Nizam Malik, terutama sekali kepada newbie-newbie yang di luar sana yang nak berkecimpung dalam bidang pelaburan saham ni. Tim kami ada membuat satu program baru pada tahun depan 3 Februari 2024. Okey, nama program tersebut adalah Newbie Saham Mastery Live Event. Okey, kita akan membuka 50 orang penyertaan percuma. Saya baru dimaklumkan sudah ada 30 orang, 20 orang, 25 orang macam tu. Tinggal lagi 25 sahaja. Saya menggalakkan anda kepada newbie-newbie yang di luar sana untuk join kelas kita untuk mendapatkan pendedahan mengenai dunia saham. Boleh daftarkan diri, komen nak. Okey, nanti tim kami akan menghubungi anda. Kita perlukan 50 orang penyertaan percuma. Okey, siapa cepat dia dapat. Yang saya dapat tahu sebentar tadi dah 25 orang mendaftar, tinggal lagi 25 orang sahaja. Jika cukup kota 50 orang, kita akan membuat charge. So, charge ini akan dimaklumkan oleh admin tim Saham Mastery nanti. Okey, siapa yang mahu komen nak sekarang untuk join kita punya Newbie Saham Mastery live event pada 3 Februari 2024, iaitu pada tahun hadapan. Jika berminat, komen nak. Alright. Kamal, okey, Cik Kamal, Cik Ismail Osman, Syukri Razak, Kimi Bro, Rahizan Rahmat. Okey, tim kami akan menghubungi anda dan saya ingin membuat peringatan dekat sini kerana tempat seat 50 orang yang pertama ni adalah percuma. Saya nakkan komitmen daripada anda untuk yang betul-betul serius saja untuk datang. Sayangkan kerusi yang percuma ni kepada mereka yang betul-betul berminat untuk dengar tentang pendedahan dan juga peluang mengenai Bursa Saham Malaysia. Jadi saya hanya memerlukan orang yang betul-betul komit dan juga serius untuk join program Newbie Saham Mastery Event live pada 3 Februari 2024. Okey? Kepada yang komen nak, nanti admin akan akan menghubungi anda untuk penempahan kerusi.
Saya dah berjaya daftar. Rozara, insyaAllah kita akan jumpa nanti pada 3 Februari. Saya akan turun padang, Tuan Nizam Ali akan turun padang dan juga seluruh warga tim Saham Mastri akan turun padang untuk membantu anda.